Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat muka surat 127. Kita ulang semula dalam tajuk Kitabul Hibah. Bab minggu lepas kita baru baca sedikit sangat. Ini suatu kitab pada menyatakan hukum hibah, yang di dalam hibah itu melengkapi, meliputi, termasuk juga ia sedekah dan hadiah. Jadi kita faham sedekah dan hadiah termasuk juga di dalam hukum hibah. Sama ada hibah, sama ada sedekah, sama ada hadiah, ianya berkait rapat dengan kehidupan seharian kita. Dalam arti kata kalau kita melaksanakan hibah ini, termasuk juga sedekah dan hadiah, bertepatan dengan kehendak hukum syarak, maka diberikan ganjaran pahala. Dia termasuk dalam amal-amal jariah. Amal jariah ni amal di mana pahalanya itu berlari, mencurah-curah sampai kepada khususnya orang yang dah mati.
ketika berada di alam kubur. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau mampu, buatlah amal jariah sebagai bekalan kita ketika berada di alam barzah, alam kubur. Kerana bermula hibah itu, pengertian hibah itu, permaliki, memiliki dengan tiada awat, tiada tukar ganti pada ketika hidup. Maknanya diberi ketika hidup. Sebab harta ini khususnya, kalau ditinggalkan, kalau yang meninggalkan waris, mereka mendapat harta pusaka. Tetapi kalau mereka ini bukan ahli waris, seperti yang saya beritahu dahulu, kalau meninggalkan anak angkat, mereka tidak boleh mewarisi harta peninggalan bapa angkat ataupun mak angkat dia. Maka caranya supaya anak angkat kita ini terjamin hidupnya masa hadapan, boleh kita beri harta melalui hibah. Itu maksud dia. Itu sebabnya dia kata, maka jika memberi akan sesuatu, berkehendakkan akan pahala akhirat, maka iaitu melalui sedekah. Sedekah juga akan mendatangkan ganjaran pahala di hari akhirat esok. Maknanya tuan-tuan, banyak cara untuk kita mencari seberapa banyak ganjaran pahala. Melalui hibah, melalui sedekah, melalui hadiah, dan yang pasti semua pemberian-pemberian tersebut hendaklah lillahi ta'ala, kerana Allah. Itu yang penting. Jangan ada sama sekali berdetik hati-hati kita ketika melakukan hibah, melakukan sedekah, melakukan hadiah, ada unsur-unsur riak, unsur-unsur takabur, unsur-unsur sum'ah, bangga diri dan sebagainya. Maka jika memberi akan sesuatu berkehendakkan pahala akhirat, maka iaitu sedekah. Dan jika menghantarkan dia kepada tempat mauhub, mauhub ini kita beri kepada seseorang kerana memuliakan dia. Seperti kita membicarakan beri daging korban kepada orang-orang kaya, orang-orang yang berkemampuan. Kita tidak boleh katakan sedekah. Sedekah ini kepada al-fuqara wal masakin. Orang-orang kaya kita katakan hadiah. Dan begitu juga
kepada arwah mak bapak kita, kaum kerabat kita, ikhwan muslimin, kalau yang telah meninggal dunia, boleh kita sedekahkan Fatihah. Tetapi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak kata sedekah. Kita katakan hadiah, beza. Sebab Rasulullah tidak menerima sedekah. Kalau hadiah, Rasulullah ambil. Begitu juga kalau kita beri kepada orang kaya, maka itu dinamakan hadiah. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Umpamanya kita beri daging korban, walaupun sekilo. Datuk, ni hadiah daging korban daripada saya untuk Datuk. Boleh. Tapi kalau kita kata Datuk, dia orang kaya, sedekah sekilo Datuk daging korban. Malu dia. Sebab dia orang kaya. Kita katakan hadiah. Maka sekaliannya itu adalah sunat. Sama ada hibah, sama ada sedekah, sama ada hadiah, hukum dia sunat. Sedekah kepada, dulu saya dah beritahu, sedekah yang paling afdal, infak yang paling afdal kepada mak bapak. Yang kedua, kepada anak isteri, kaum kerabat, adik-beradik. Yang ketiga, anak-anak yatim. Yang keempat, al-fuqara wal masakin. Kalau kita nak infakkan harta, semuanya itu adalah sunat. Dan yang paling afdal ialah sedekah. Daripada tiga perkara tadi, sama ada hibah, sama ada hadiah, sama ada sedekah, yang paling afdal ialah sedekah. Dengan syarat yang kita sedekah itu adalah daripada sumber yang halal. Apa sahaja yang kita nak sedekahkan, pastikan daripada sumber yang halal. Jangan ada unsur-unsur syubhah. Lebih-lebih lagi terang-terang daripada sumber yang haram. Waliyadzubillah. Baik. Dan syarat bagi hibah, syarat dia ada ijab dan qabul. Bila ada ijab dan qabul, sudah tentu ada lafaz yang nak diucapkan. Macam orang nikah, ada ijab, ada qabul. Maka ada lafaz, aku nikahkan akan dikau, itu lafaz. Maka dia akan ijab, terima. Itu maksud dia. Seperti kata yang memberi, wahibbatuka hadha, aku hibahkan dikau akan ini. Atau malaktuka hadha, atau aku memilikkan engkau ini, aku memilikkan dikau ini. Atau azamtuka, atau yang lebih mustahak, yang lebih layak untuk engkau. Atau akramtuka, atau nahlaktuka,
ataupun nahal tukar pun boleh. Maka orang yang menerima dalam bahasa Melayu contoh, aku hebahkan akan kau benda ni. Maka dia jawab, qabil tu, aku terima. Cukup. Itu yang dia katakan qabul. Ijab, qabul. Aku beri kepada engkau, aku hibah kepada engkau, aku terima. Itu yang paling mudah. Itu sebabnya tuan-tuan, ijab dan qabul ini, qabul itu maknanya aku terima. Itu sebabnya kalau nikah dalam bahasa Arab mudah aja. Qabil tu nikahaha, aku terima nikahnya. Sah. Cuma Melayu ni panjang sikit. Itu yang mencungap tu. Sampai 2-3 kali. Aku nikahkan akan dikau dengan sepulan bin sepulan yang berwalikan hakim dengan mas kawinnya RM300 tunai. Aku terima nikahnya. Kena sebut lagi pengantin. Memang tu pengantin dia. Memang itu perempuan tu. Itu yang Arab kata, qabil tu nikah, aku terima nikahnya perempuan tu. Sebab dah disebut namanya tadi. Ataupun dalam bahasa Melayu, aku terima nikahnya dengan mas kahwin tersebut. Cukup. Tapi kadang-kadang nakkan panjang, itu kadang-kadang berulang 2-3 kali. Itu sebabnya tuan-tuan, juru nikah nak pegang tangan dia tu sebab mualat berturut-turut. Dia kena njut. Segi hukum tak perlu pegang tangan kalau dia faham. Tapi oleh kerana takut menggelabah, senyap aja, njut tangan tu. Dia pun jawab. Jadi tuan-tuan, kalau ada yang nak nikah kali yang kedua, tak payah pegang tangan pun tak apa. Kalau ada lah. Anak mudah panggil saya jadi saksi. Cepat je. Sebab yang penting saksi itu. Saksi jangan pekak, jangan tuli, jangan bisu. Jangan tanya ada orang ramai. Jana sah, jana sah. Tak payah tanya siapa yang sebelah kita. Itu sebabnya saksi kena duduk sebelah juru nikah. Senang je. Tuan-tuan besok kalau ada teringin nak nikah kali kedua, nak mudah, panggil saya. Allahu Akbar. Baik. Qabiltu ataupun ittahadtu atau raditu. Cukup. Dan tiada disyaratkan ijab dan qabul pada sedekah. Bahkan memadai oleh memberinya dan mengambilnya. Sedekah tak payah hijab, tak payah kabul. Kita kadang-kadang sebut, ni saya sedekah ya, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Saya sedekah ni, ikhlas. Dah sedekah ikhlas lagi. Mana tahu? Sebab ikhlas tu adalah sifat dalaman. Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui apa yang tersurat di dalam hati. Tak boleh nak zahirkan. Kadang-kadang dia sedekah. Ini ustaz saya sedekah ni betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Sungguh-sungguh dia nak meyakinkan. Cukup dia beri. Orang ni ambil. Tak payah hijab, tak payah kabul.
Itu kalau sedekah. Dan juga tiada disyaratkan keduanya pula pada hadiah. Bahkan membadai menghantarnya daripada yang memberi dan menerimanya daripada orang yang dihantar kepadanya. Tak ada juga ijab dan kabul. Macam kita hantar daging korban. Ini saya sedekah ya, daging korbannya ikhlas lillahi ta'ala. Tak payah. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Dan begitu juga hadiah. Ini saya hadiah Datuk, daging korban. Ikhlas Datuk, sungguh-sungguh ikhlas ni lillahi ta'ala. Tak payah. Dia dah sebut dalam kitab ni. Yang ada hibah saja. Sedekah, hadiah, tak payah. Kadang-kadang ada juga orang nak tunjukkan, nak memujuk. Mungkin ada di sebaliknya. Dihadiahkan kepada isteri dia yang pertama begini. Ini saya belikan. Memang saya pilih elok-elok ni. Memang untuk hadiah untuk awak sungguh-sungguh ni. Saya belikan untuk hadiah awak sungguh-sungguh. Lepas tu kalau saya tanya, awak jangan marah. Dulu kita dah belajar kan. Kalau rasa nak marah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awak rasa nak marah, jangan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isteri ni jujur dah lah. Tak, saya tak marah. Nak marah apa? Awak ada hadiahkan saya. Orang yang besar kalung. Kema berat rantai. Macam rantai beruk besar dia. Cakaplah apa dia. Boleh tak saya kahwin satu lagi? Ini perangai baik lelaki. Orang lelaki. Dia pujuk. Rupa ada terbalik tu. Haru dia buat. Baik. Mana hadiah? Tak perlu ijab dan kabul. Maknanya hantar aja pada dia dan orang tu terima, cukup. Dan sahibah dengan umri dan rukbi. Dengan umri dan rukbi. Apa makna umri? Seperti katanya, aku hebahkan akan dikau benda ini selama umur engkau. Disebut selama umur engkau. Kalau umur engkau 60 tahun, 60 tahun lah. Kemudian dan jika ditambahnya, maka jika engkau mati, kembali ia kepada aku. Ada juga orang macam tu. Aku hebahkan benda ni. Aku hebahkan rumah ni. Aku hebahkan tanah ni. Seluas berapa kaki ni kepada engkau. Dan kalau engkau mati, kembalikan kepada aku. Kalau dia bercakap macam tu, sekalipun sah, tetapi lara syarat, sia-sia syarat. Tak faedah engkau buat syarat. Seolah-olah, tapi sah segi hebah dia. Aku beri kepada engkau, aku hebahkan kepada engkau, dan sekiranya engkau mati, kembalikan kepada aku. Bahasa orang kita kata buruk siku. Dah beri, minta balik. Ada juga tuan-tuan. Dan yang rukbi seperti katanya, aku jadikan bagi engkau mengintai-ngintai. Apa mengintai-ngintai ni? Mana dulu? Mengintai-ngintai. Mana dulu? Yakni jika mati engkau dahulu daripada aku, kembali
benda tu, yang hibah itu kepada aku. Jika mati aku dahulu daripada engkau, tetap ia milik engkau. Hukum dia sah juga, tetapi lara syarat tu. Ada juga orang macam tu. Itu dinamakan rukbi. Kalau aku mati dahulu, jika engkau mati dahulu, dia kembali kepada aku. Tapi jika engkau dahulu mati, maka tetap ia milik engkau. Allah. Baik. Dan sesuatu yang sah jualnya, maka sahlah dihibah. Maknanya benda yang sah dijual. Tanah boleh dijual, rumah boleh dijual, apa saja yang sah dijual. Kenderaan, kalau kita nak beri melalui hibah, biasanya orang beri tanah lah. Tanah tu sah untuk dijual. Maka bila sah dijual, maka sah dihibah, untuk diberi cara hibah. Dan yang tiada sah jualnya, seperti sesuatu yang majhul. Apa makna sesuatu yang majhul? Tidak diketahui, maka tidak sah. Nak jual tanah, mana tanah tu? Belakang kubur tu. Mana satu tanah tu belakang kubur? Siapa punya? Entah. Mana boleh? Maka kalau tidak sah jual, maka tidak sah untuk dihibah. Atau rumah, aku nak hibahkan nak dihibahkan rumah ni kepada engkau lah. Mana rumah tu? Itu tanah wakaf tu. Rumah dekat kubur tu. Tak boleh. Sebab tak diketahui. Majhul. Dan begitu juga tidak sah benda yang dirampas. Sesuatu benda yang dia perolehi secara dirampas. Lepas tu dihibahkan, dia beri kepada cipolan-cipolan. Tidak sah. Binatang tak boleh hibah. Ini lembu pawah ni aku hibahkan kepada engkau, tidak sah. Walaupun dia boleh jual. Atau hamba sahaya yang sesat, hamba sahaya yang lari. Dan begitu juga, maka tiada sah dihibahkan kecuali 2 biji gandum dan seumpamanya. Tengok, 2 biji gandum, 2 biji buah tamar sah untuk dihibah, diberi. Dan seumpamanya. Maka bahawasanya sah dihibah, tetapi tiada sah jualnya. 2 biji gandum nak jual apa? Nak beri boleh, tetapi tidak sah jual. Baik. Bermula hibah hutang. Ini hutang, tuan-tuan. Hutang sama ada sesama manusia, sama ada dengan Allah, wajib ditunaikan. Walaupun dengan orang kafir, dengan alum, berhutang dengan alum, wajib. Jangan kita kata dia kafir. Tak. Hukum kata wajib, kena bayar. Kalau tidak, tuan-tuan, kalau seseorang itu ada berhutang sesama manusia,
kemudian tidak diselesaikan hinggalah dia mati, dan warisnya tidak selesaikan hutang tersebut, maka segala amal ibadahnya ditawakufkan oleh Allah. Allah Ta'ala kata, aku tak nak terima dulu engkau ada hutang dengan sebulan. Allahu Akbar. Itu sebabnya tuan-tuan, sudah menjadi kelaziman dalam masyarakat kita, sebelum jenazah itu dibawa ke tanah perkuburan, maka adalah waris yang berkata, seandainya almarhum ataupun almarhumah ini melakukan kesalahan, maafkanlah kesalahannya. Kalau ada yang terminum, yang termakan, yang terambil, maka halalkanlah. Dan sekiranya ada hutang piutang, tuntutlah kepada ahli keluarga, kecuali dihalalkan. Tuan-tuan, si Polan tu ada berhutang dengan tuan-tuan RM1, bukan banyak pun. Dia hutang RM1 nak beli nombor itu, kawan tu tak ada duit. Berhak tuan-tuan tuntut. Beritahu anaknya, hari tu ayah engkau masa dia hidup, dia ada berhutang duit pakcik RM1. Masa ni nak beli nombor itu, tak cukup duit dia. Cakap terus-terang. Berapa pakcik? RM1. Jangan anak kata, alah pakcik ni berkira sangat. Jangan. Walaupun 20 sen. Tuntut. Kalau tuan-tuan tak malulah. Kalau malu, halalkan ajalah. Datang dengan kereta Mercedes, tuntut. Hari tu ayah engkau ada berhutang 50 sen. Malu tak tuan-tuan? Nak tuntut hutang 50 sen, datang dengan Mercedes. Malu. Oleh itu, halalkan aja. Supaya tenang dia ketika berada di alam barzakh. Allah, tuan-tuan. Hutang jangan main-main, tuan-tuan. Termasuk juga hutang dengan Allah. Wajib juga. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau ada yang fardu belum dilaksanakan, sembahyang banyak tinggal qada, sebab itu hutang. Puasa banyak belum laksanakan, qada. Zakat kalau tak keluarkan lagi, bayar. Kecuali haji. Man istata'a ilaihi sabila. Haji tidak wajib. Man istata' kecuali yang mampu. Kalau dia tak mampu, tak apa. Itu sebabnya dalam pemerintahan kita belum ada lagi mengeluarkan fatwa boleh pinjam bank untuk pergi Mekah, kerana tidak sampai kepada keharusan untuk berbuat demikian, kerana haji ini berkaitan kepada siapa yang mampu. Tapi yang lain, engkau tak sembahyang, engkau berhutang dengan Allah. Oleh itu tuan-tuan, kalaulah zaman muda-muda dulu, zaman agogo dulu, tuan-tuan banyak tinggal sembahyang. Zaman agogo dulu. Teringat, aku banyak tinggal sembahyang, maka qada. Qada. Bahkan ahli waris pun boleh qada. Tapi ahli waris sembahyang dia pun tak habis nak qada orang lain punya. Dia boleh qada untuk mak bapak dia. Puasa pun macam tu, tapi tak mampu tuan-tuan. Oleh itu, kalaulah mak bapak kita contohnya
Masih banyak lagi zaman muda-muda dulu dia tak sembahyang, kita tak mampu nak qada. Allah. Maknanya hutang dia belum lansai lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak buat, tuan-tuan? Banyakkanlah bersedekah untuk dia. Allah. Apa sahaja. Niatkan pahala untuk arwah mak bapak kita. Kesian ni, tuan-tuan. Seandainya hutang-hutang mereka, hutang sembahyang, hutang puasa tak lansai, dia dah lama mati. Oleh itu, tuan-tuan yang masih hidup ni, kalau rasa-rasa ada berhutang, apa dia, sembahyang tak lansai lagi, banyak yang belum dia qada, qada lah. Di samping melakukan ibadah yang sunat. Boleh, walaupun ada yang bercakap tak boleh nak melakukan ibadah yang sunat, sembahyang qabliyah, ba'diyah, walau selagi qada dia tidak selesai. Sebenarnya boleh buat. Lepas sembahyang fardhu maghrib, dia sembahyang sunat ba'diyah, lepas tu dia qada, usalli fardhu maghribi salasa raka'atin qada'an lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang fardhu maghrib 3 rakaat qada kerana Allah Taala. Buat setiap sekali selesai yang fardu, qada sampailah. Kalau kita teringat, kalau kita boleh hitung berapa banyak kita tinggal sembahyang semasa kita sakit dahulu, tak apa. Tapi kita bimbang zaman muda dahulu, banyak kita tak laksanakan. Oleh itu hutang wajib dibayar. Baik. Bermula hibah hutang bagi yang berhutang ibra' namanya. Maknanya berhutang ibra'. Maka tiada berhajat kepada qabul. Aku berhutang pada engkau, ya, aku terima hutang. Tak ada. Tak payah. Itu dia kata, tak payah. Hibah berhutang. Maka tiada berhajat kepada qabul. Dan hibah hutang bagi yang lain daripada yang berhutang tiada usah. Hibah berhutang pada orang lain. Maknanya hutang tu tak boleh nak dihibah. Umpamanya, aku hebahkan hutang aku kepada engkau. Oh, senang kalau macam tu, tuan-tuan. Maknanya seolah-olah hutang kita dia tanggung. Kalau hukum kata boleh macam tu, kita baik-baik dengan dia, boleh tolong tak? Apa dia? Aku nak hebahkan hutang aku 10,000 ni pada engkau. Kalau hukum kata boleh, tuan-tuan, ramai dah orang buat. Tapi hutang, hebah hutang tidak sah pada hukum syarak. Hutang wajib kita bayar walaupun dengan kafir. Ingat tu. Allah. Dan tiada memiliki akan benda yang dihibahkan itu melainkan dengan khabat, dengan terima, dengan izin daripada yang memberi. Tak boleh dia memiliki akan benda yang dihibahkan itu. Umpamanya orang ni, seseorang ni hibahkan tanah ini, tak boleh. Hukum dia tidak boleh dia memiliki melainkan dengan terima, dengan izin orang yang memberi. Dalam erti kata, tuan-tuan, orang yang menghibahkan itu sepatutnya mengizinkanlah. Itu bahasa yang mudah. Umpamanya dia kata, aku hibahkan tanah ini, suku Aika ini kepada anak angkat, dia masukkan nama. Tapi dengan syarat, mestilah dengan izin. Itu maksudnya. Dengan izin yang memberi.
ataupun wakil dia, pun boleh. Maka jika mati salah seorang daripada yang memberi, katakanlah seorang ayah nak berikan sedikit harta ini, hibah ini kepada anak angkat. Tiba-tiba mati salah seorang daripada yang memberi tadi, dan yang diberinya antara hibah dan qabat, maka mengganti oleh warisnya pada terimanya. Maka waris dia boleh terima. Contoh, katakanlah dia nak beri tanah ni kepada si Fulan. Belum sempat si Fulan ini menerima, mati dia. Maka boleh waris dia terima. Katalah dia nak beri kepada anak angkat dia tu. Takdir Allah Ta'ala, mati anak angkat dia. Kalau anak angkat dia ni ada mak bapak dia, maka mak bapak dia boleh terima. Itu maksudnya. Boleh mak bapak dia terima. Allahu Akbar. Baik. Sikit lagi. Dan sunat bagi bapa, dan jika ke atasnya, atas bapa tadi siapa? Datuk ke? Menyamakan pemberian bagi anaknya dengan bahawa disamaratakan antara laki-laki dan perempuan. Ini kalau dia nak beri ketika hidup. Sebab hibah ni semasa hidup. Sunat. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau nak beri secara hibah kepada anak ni, dia beri sama hidup. Anak lelaki ada, anak perempuan ada. Maka kalau nak diberi secara hibah, hukum sunat sama rata anak lelaki dengan anak perempuan. Tapi kalau dia dah mati bapa ni, maka wajib ikut faraid. Satu bahagian anak perempuan, dua bahagian anak lelaki. Cuma hukum kata selepas dibagi pembahagian ikut faraid, harus baru boleh untuk dirombak balik nak diberi sama rata. Tapi syaratnya mesti diberi mengikut hukum faraid kalau dah mati. Tapi kalau masih hidup, tak ada masalah. Katakanlah tanah tu ada 4 ekar, beri anak lelaki 2 ekar melalui hibah, beri kepada anak perempuan 2 ekar. Ini sama rata. Disamaratakan antara anak lelaki dan anak perempuan, hukumnya sunat. Ingat ya, kalau nak beri secara hibah, cara hibah ni masih hidup lagi. Tapi kalau dah mati, melalui faraid. Baik. Dan harus, tengok hukum fiqh kata, dan harus bagi bapa kembali mengambil pemberian yang diberi kepada anaknya. Allahu Akbar. Sebab diberi cara hibah. Boleh. Harus tengok. Dan harus bagi bapa kembali mengambil pemberian yang diberi kepada anaknya. Mula-mula dah beri seorang 2 ekar. Anak lelaki, Alung, abah beri 2 ekar. Ni adik kau yang perempuan, abah beri 2 ekar. Tiba-tiba berlaku PKP, ayah tak kerja,
Ataupun tak, ayah kena berhenti kerja. Dulu ayah bekerja, ayah dah tak kerja dah, sekarang ni dah PKP. Maka ayah kata, Alung, ayah hendak 1 ekar tu balik, ayah nak jual, ayah tak ada duit, ayah tak ada kerja. Boleh ke tidak? Boleh. Hukum kata harus. Jangan anak kata, mana boleh bapak, abah dah beri, walaupun dah masuk nama dia. Hukum kata sebab pemberian secara hebah. Kalau faraid boleh tak tuan-tuan? Dia dah beri secara faraid, bapak minta balik. Bapak dah beri kau, anak dia lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Bapak hendak balik. Mana boleh, dia dah mati. Dia ada dalam kubur tu dah tuan-tuan. Bapak ada dalam kubur dah. Takkan dia bangun minta bapak 1 ekar balik? Tak ada dah. Memang tak boleh. Sebab dia dah mati. Tapi kalau masih hidup ni harus boleh. Demikian lagi sekalian usul daripada 2 pihak. Jika ke atas sekalipun boleh nak minta balik. Dan terkeluar dengan usul yang lain itu seperti saudara dan bapa saudara, maka tidak boleh dirujuk barang yang telah diberi syarat rujuknya. Maknanya kalau dah beri pada saudara tu, dah melalui secara hebah ataupun kepada pak saudara, maka tak boleh nak dirujuk balik, nak minta balik. Tapi kalau kepada anak dia beri secara hebah, maka bapa harus minta balik. Tapi kalau dia ada beri kepada sepupu ke, anak saudara ke, pak saudara ke, boleh tak nak minta balik? Hukum kata tidak boleh lagi nak dirujuk pada barang diberinya syarat rujuk. Baik. Yang ini kembalinya itu. Tidak ada lagi tinggal sesuatu yang diberinya itu di dalam perintahnya. Maknanya dah tidak ada kuasa dia lagi dah. Sebab engkau dah beri dah. Baik. Maka tertergahlah rujuknya dengan sebab sudah dijualnya sekalian. Termasuk juga kalau benda tu telah dijual. Baik. Sikit lagi tuan-tuan, nanti tempat berhenti. Demikian lagi setengah dia dengan nisbah bagi barang yang sudah dijualnya ataupun sudah diwakafnya, tiada dengan digadanya atau dirampasnya atau dilarikannya atau dihebahkan dahulu daripada qabad atau ditaklikkan merdekanya atau dikahwinkan dia atau ditanamkan dia kerana lagi tinggal perintahnya. Demikian lagi sewanya. Maknanya ingat, kalau sudah dijual maka tidak boleh lagi dituntut. Kalau sudah diwakaf, ingat tuan-tuan, kalau contoh tanah, saya wakafkan tanah ini untuk masjid, itu sebabnya benda-benda yang nak diwakaf ini mesti ada hitam putih. Sebab ini berlaku tuan-tuan. Seorang ayah yang hampir nak meninggal dunia, dia mewasiatkan tanah untuk diwakafkan kepada masjid. Takdir Allah Ta'ala mati si ayah, maka masjid membangunkan tanah tersebut, membina rumah sewa, dah siap semua. Tiba-tiba nak masuk air api, hendakkan keran. Pihak berkenaan hendakkan keran tanah. Maka minta kepada si anak menafikan. Saya tidak tahu masa bila ayah saya mewakafkan tanah ini. Tengok tuan-tuan. Si anak kata, kalau hendakkan keran, boleh. Bayar 40,000. Jawatan kuasa masjid kata, minta maaflah, kami tak ada duit sebanyak itu. Akhirnya kembali balik kepada anak dia. Tengok tuan-tuan. Itu sebabnya pastikan kalau kita nak buat sesuatu mesti ada hitam putih. Sekarang ini
Anak-anak dia cerdik, dia ambil lawyer, ambil peguam, lawan. Sian tengok tuan-tuan. Mak bapak yang dah niat untuk wakaf tadi tak dapat apa-apa. Baik, kita nak carikan tempat berhenti. Atau dihebahkan dahulu daripada qabat. Maka mesti hendaklah dan ditaklikkan merdekanya, atau dikahwinkan dia, atau ditanamkan dia, kerana lagi tinggal perintahnya, demikian lagi sewanya. Tengok keadaan. Kalau disewa lain, boleh tuntut. Sebab benda tu disewa. Kalau sudah diwakaf, sudah dijual, jadi hukum kata bukanlah lagi di bawah bidang kuasa dia, bukan lagi milik dia. Jadi kita kena faham tuan-tuan, ni segi hukum. Kita bercakap segi hukum. Itu sebabnya kadang-kadang ada orang bercakap, dia nak wakaf tanah, tiba-tiba dia minta pampasan. Dia tidak jadi wakaf. Wakaf ini tidak boleh minta sebarang ganti rugi. Katakanlah dia nak wakaf tanah tu dengan syarat bayarlah harga separuh. Dia tidak jadi wakaf. Wakaf ini maknanya diserahkan semua sekali tanpa dia mengambil sedikit pun daripada hasil tanah tersebut. Itu dinamakan wakaf. Jadi tuan-tuan kalau nak buat, buatlah semasa hidup ni. Kemudian bertulis supaya ahli waris kita tahu. Jangan kita senyap-senyap. Bila kita senyap-senyap timbul masalah, akhirnya yang niat kita untuk wakafkan tanah tadi tak kesampaian. Allah, sian tuan-tuan. Berlaku dah. Sebab anak dia tak kira. Yang penting itu dia kata adalah milik dia. Dia boleh menafikan. Bawa peguam, peguam kata betul. Mana dia? Mengatakan wakaf? Tidak ada. Jadi tuan-tuan kalau nak wakaf, buat perjanjian, ada surat dicop oleh pihak-pihak yang berkenaan. Kalau ahli waris mempertikaikan, maka ada bukti. Hukum sah untuk diwakaf. Wallahu a'lam. Cukup dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlina fi amrina wa ma anta na'lamu bihi minna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.